Bismillahirrahmanirrahim. Pertama sekali saya akan terangkan takrif huluk. Adakah kalian semua tahu pasal huluk? Apakah maksud huluk? Okey, takrif huluk pada bahasa mencabut atau menanggalkan. Pada istilah pula, penceraian antara suami dan isteri menggunakan lafaz talak atau huluk dan kedua-dua lafaz tersebut dikaitkan dengan bayaran yang tertentu. Huluk ni juga dikenali sebagai tebus talak. Surah Al-Baqarah ayat 229 merupakan dalil huluk. Dalil ini telah ditafsirkan oleh Ibnu Katsir yang mengatakan talak yang dapat dirujuk sebanyak 2 kali. Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik. Tidak halal bagi kalian mengambil kembali sesuatu dari yang telah kalian berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya bimbang tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Jika kalian bimbang bahawa keduanya iaitu suami isteri tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh isteri untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, maka janganlah kalian melanggarnya. Barang siapa yang melanggar hukum-hukum Allah, mereka itulah orang-orang yang zalim. Kemudian jika si suami menalaknya, iaitu sesudah talak yang kedua, maka perempuan itu tidak halal lagi baginya hingga si isteri kahwin dengan suami yang lain. Kemudian jika suami yang lain itu menceraikannya, maka tidak ada dosa bagi keduanya, iaitu bekas suami pertama dan isteri, untuk kahwin kembali jika keduanya berpendapat akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Terdapat contoh lafaz huluk yang telah ditunjukkan dalam slide ini. Selain itu, bayaran tebus talak bergantung kepada persetujuan suami isteri yang hendak berpisah. Bayaran huluk bukan sahaja menggunakan mata wang, malah boleh dibuat menggunakan barang-barang lain yang suci, halal dan berharga seperti rumah, sawah, kebun atau lain-lain yang bermanfaat dan berharga. Huluk tidak boleh dipaksa oleh orang lain. Jika pihak suami berkeras hati tidak mahu melakukan huluk, pihak kadi hendaklah bertindak mengikut lunas-lunas yang dibenarkan oleh syarak. Huluk juga tidak mengurangi bilangan 3 talak kepunyaan suami terhadap isteri tersebut. Huluk ini juga boleh dijatuhkan pada bila-bila masa sama ada ketika si isteri itu suci ataupun tidak. Hal ini demikian kerana atas kehendak isteri tersebut. Kita masuk pula pada rukun huluk. Rukun huluk ada 4, iaitu yang pertama suami, yang kedua isteri, yang ketiga bayaran yang dipersetujui, yang keempat lafaz. Okey, pertama suami. Suami ialah lelaki yang mengangkat nikah. Yang kedua pula isteri. Isteri ialah perempuan yang dikahwini. Yang ketiga bayaran yang dipersetujui, contoh dia macam harta, wang ringgit, barang kemas dan sebagainya. Yang keempat lafaz, ayat yang keluar daripada mulut suami dan isteri untuk dipersetujui dan seterusnya. Okey, kita masuk pula pada hukum huluk. Okey, hukum huluk ni adalah harus. Kenapa dia harus? Apabila isteri berasa tidak sesuai dengan suaminya dan bimbang berlaku derhaka terhadapnya jika perkahwinan tersebut diteruskan. Apa yang kita faham dekat sini, isteri rasa tak sesuai dengan suami. Lepas tu, isteri bimbang akan derhaka kepada suami dia. Lepas tu, isteri dia ni minta tebus talak dan berlakulah huluk. Sebab isteri harus membuat tuntutan huluk. Yang pertama, suami tidak mahu menceraikan dengan cara yang biasa, iaitu talak. Seperti seorang isteri meminta untuk dilepaskan kerana suami tidak menunaikan kewajipannya sebagai suami, tetapi suami tidak mahu menunaikan kehendak isterinya, iaitu untuk diceraikan. Maka di situlah tercetusnya isteri membuat tuntutan huluk terhadap suaminya. Yang kedua pula, isteri bimbang akan derhaka atau nusyuz kepada suami, seperti isteri tidak menghormati suami, keluar tanpa izin suami, mengabaikan suaminya,
atau yang lainnya di atas sebab suami tidak menunaikan kewajipannya sebagai seorang suami. Okey, seterusnya kita masuk kesan hulu. Kesan hulu ni kita ada 5. Yang pertama, suami isteri tak boleh rujuk dalam tempoh iddah. Tempoh iddah ni contohnya suami isteri cerai and then isteri ada tempoh iddah. Macam contoh 40 hari, 3 bulan dan seterusnya. Yang kedua, isteri tidak berhak dapat nafkah dalam tempoh iddah. Maksudnya nafkah daripada suami dia tak boleh dapat. Yang ketiga, runtuhnya sebuah institusi kekeluargaan dalam Islam. Contohnya, dalam kekeluargaan Islam ni pecah belah, bercerai-berai dan sebagainya. Jadi kita masuk pilihan nombor 4. Mereka boleh berkahwin semula dengan akad nikah dan mahar yang baru. Contoh, kalau suami isteri tu nak bersama balik, mereka tak boleh bersama macam tu je. Maksudnya rujuk semula tak boleh. Tetapi dia boleh rujuk, dia boleh kahwin semula dengan akad yang baru, mahar yang baru, akad nikah yang baru dan mahar yang baharu. Okay, masuk pilihan nombor 5. Kasih sayang. Anak-anak akan terjejas kasih sayang dan perhatian ibu bapanya. Okey, kalau ada suami isteri tu dah ada anak and then bercerai sebab rasa isteri tu tak sesuai dengan suami, maka anak-anak akan terjejas kasih sayang. Maksudnya kasih sayang mereka akan berpecah belah. Adakah kalian faham tentang kesan hulu? Mari kita ke part seterusnya. Jumpa nanti. Permasalahan hulu. Yang pertama, isteri yang melakukan hulu tidak boleh dirujuk kembali melainkan dengan akad dan mahar yang baru. Hulu adalah talak bain. Jika mereka ingin hidup bersama semula, ia mestilah mengadakan akad dan mas kahwin yang baru dan isteri berhak membuat keputusan untuk kembali bersama ataupun tidak. Yang kedua, hulu tidak boleh dilakukan secara paksaan. Jika pihak suami berkeras hati tidak mahu melakukan hulu, pihak kadi hendaklah bertindak mengikut lunas-lunas yang dibenarkan oleh syarak. Yang ketiga, hulu boleh dilakukan pada bila-bila masa sama ada isteri dalam keadaan suci ataupun dalam keadaan haid. Hal ini kerana ia adalah di atas kehendak isteri tersebut. Dan yang keempat, semua barangan yang bernilai yang boleh dijadikan mahar boleh digunakan sebagai bayaran hulu seperti kereta, rumah, ladang, wang dan sebagainya. Bayaran hulu boleh dibuat dengan menggunakan barang-barang lain yang halal, suci dan berharga atau lain-lain yang bermanfaat dan berharga. Okey, kembali kita dengan perbezaan hulu dan talak. Hulu dan talak ni banyak perbezaannya. Antaranya yang pertama, hulu melalui lafaz talak dan bayaran. Bayaran ialah bayaran yang tertentu yang diminta oleh isteri. Talak pula melalui lafaz talak sahaja. Okey, yang kedua pula, hulu tak boleh dirujuk. Dan kalau nak bersama balik, perlu akad nikah yang baru dan mahar yang baru. Untuk talak pula boleh dirujuk dalam tempoh iddah. Antaranya talak 1 dan talak 2. Okey, hulu pula tuntutan isteri dan talak pula kuasa suami. Hulu tuntutan isteri ni maksudnya isteri yang meminta suaminya untuk melepaskan isteri dengan bayaran yang tertentu. Talak pula isteri suami yang memberi kuasa, suami yang melafazkan talak. Kalian faham tentang perbezaan hulu dan talak? Mari ke seterusnya untuk perbezaan hulu dan fasakh. Slide yang terakhir iaitu perbezaan hulu dan fasakh. Perbezaan yang pertama, hulu mempunyai bayaran tertentu. Kita berbalik kepada maksud hulu. Hulu bermaksud penceraian antara suami dan isteri atas permintaan isteri dengan memulakan bayaran mahar, iaitu mas kahwin ataupun bayaran ganti rugi kepada suami dengan menggunakan kuasa kadi. Fasakh tiada bayaran. Hal ini demikian kerana
Fasaq bermaksud salah seorang iaitu suami atau isteri mempunyai kecacatan. Perbezaan yang kedua, khulu, kuasa mahkamah dan suami. Fasaq, kuasa mahkamah sahaja. Perbezaan khulu dan fasaq yang ketiga tidak boleh dirujuk. Hal ini demikian kerana khulu dan fasaq merupakan talak bain. Jika mereka ingin hidup bersama kembali, mereka perlu melakukan akad dan mahar yang baru. Tentang khuluk. Sebab Ustazah hak ajar saya kata bila berlaku khuluk maka jatuh satu talak. Arab kau terangkan. Khuluk dia tu. Tebus talak. Suami tak mau cerai isteri. Isteri yang nak sangat. Maka boleh. Lagu mana lagu cara? Dipanggil khuluk. Benda khuluk tebus talak. Benda tebus talak. Isteri kata, bang, cerailah kita. Kita pun tak duduk aman damai. Abang tak suka ke kita, kita tak suka ke abang, cerailah. Kalau abang cerai kita beri RM1,000. Nampak tak? Ada tawaran harta. Itu dia panggil khuluk, tebus talak. Maka suami pun cerailah. Dikira jatuh satu talak. Faham? Wajib suami mendapat RM1,000. Hak puan wajib kena bayar. Kerana seorang perempuan berjumpa Nabi. Dia kata, ya Rasulullah, suami kita orang baik. Semayang tak tinggal, puasa sunat kuat, malam baca Quran, tahajud pun kuat. Tapi pilihan ibu bapa tak ada rasa cinta. Faham tak? Tak ada kasih sayang. Dia baik, memang baik laki dia. Jadi tak ada perasaan. Jadi nak suruh nak suruh dia cerai kita, boleh tak? Jawabnya boleh. Nabi kata, mu ada harta benda. Aku ada harta hak mas kahwin yang itu, kebun anggur. Boleh tak mu jadi tebusan hak tu? Maka boleh. Daripada kes tu boleh tebus talak. Maka perempuan ni pun bayarlah kebun dia kepada lelaki ni cerai dia. Itu tebuh talak. Jarang berlaku dalam masyarakat kita. Yang banyak berlaku tebuh barang kemas. Sekali hikmah khuluk. Hikmah khuluk ada 3. Yang pertama, penghormatan kepada isteri supaya boleh bertindak mengikut undang-undang syarak. Yang kedua, mengelakkan kemungkinan berlaku penderhakaan oleh isteri jika terpaksa hidup bersama suami yang tidak disukai. Yang terakhir, mengelakkan sifat ego suami yang suka menyalahgunakan kuasa sebagai ketua keluarga. Jelaslah yang kita faham dekat sini. Hikmah dia dapat melonggarkan keinginan isteri untuk membuat keputusan.